Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan Yang di-Pertua, terima kasih kerana mengizinkan saya turut serta di dalam perbahasan rang undang-undang perbekalan tahun 2010 di peringkat dasar dengan membawa perbahasan di dalam beberapa aspek. Yang pertama, strategi bajet dan pelaksanaannya. Strategi bajet 2010 bertumpu kepada 3 perkara, iaitu 1. Memacu negara ke arah ekonomi berpendapatan tinggi. 2. Memastikan pembangunan holistik dan mapan. 3. Mengutamakan kesejahteraan rakyat. Adalah diharapkan strategi ini sungguh-sungguh mencerminkan bahawa pihak kerajaan mahu mendengar rintihan rakyat terbanyak. Strategi ini juga menunjukkan bahawa kerajaan BN turut mendengar saranan-saranan membina dari pihak Pakatan Rakyat sebelum ini. Strategi yang nampak komprehensif di atas kertas mestilah diterjemah dengan baik pula oleh pihak pelaksana. Tidak semestinya apabila satu-satu strategi nampak cantik dan komprehensif, ianya akan dapat dilaksanakan dengan cantik dan baik juga. Harapan saya, semoga semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan dapat memahami strategi ini dengan baik, serta juga dapat membina budaya kerja efektif dan cemerlang, serta membina kerangka pemikiran positif untuk sama-sama menjayakan strategi di atas. NKRA, pemilihan 6 bidang keberhasilan utama negara ataupun NKRA merupakan bidang-bidang yang memang seharusnya diberikan tumpuan. Seperti yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri KPI dalam Dewan Yang Mulia ini pada 2 November 2009, bahawa pemilihan NKRA ini ialah setelah mengambil kira maklum balas dari pelbagai sudut dan pelbagai agensi, termasuk maklum balas dari kajian persepsi orang awam, pihak media, Merdeka Center, Competitiveness Index dan laporan Transparency International. Saya turut meneliti pengukur prestasi, agenda bertindak serta sasaran yang telah ditetapkan buat ke-6 bidang ini. Akan tetapi saya masih belum yakin dengan kesungguhan pihak kerajaan di dalam pelaksanaannya. Kenapa saya berkata demikian? Ialah kerana pihak kementerian terbabit tidak cukup telus di dalam berkongsi KPI mereka. Mengapa berlaku demikian? Adakah kerana pihak kementerian takut untuk diukur prestasi mereka kelak? KRA dan KPI. Tuan Yang di-Pertua, formulasi bidang keberhasilan utama KRA bagi satu-satu skop kerja adalah berasaskan atau berpandukan kepada satu-satu strategi. Dari strategi akan dikenal pasti KRA, kemudian KPI. Begitulah proses formulasinya, Tuan Yang di-Pertua. Maka sekiranya strategi bajet ialah pembangunan holistik dan mapan, di mana inisiatif yang diambil dalam pelaksanaan strategi tersebut antaranya ialah teknologi hijau dan pemeliharaan alam sekitar, maka KRA seharusnya ialah bidang keberhasilan utama di dalam inisiatif tersebut. Memberi insentif kepada bangunan yang mencapai taraf GBI ataupun Green Building Index merupakan satu usaha yang dialu-alukan. Akan tetapi bagaimana pula dengan usaha mengurangkan pengeluaran karbon ataupun carbon emission reduction dari kenderaan-kenderaan? Bagaimana pula usaha pengurangan greenhouse gas emission? Apakah pula inisiatif kerajaan di dalam aspek ini? Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkata di dalam ucapannya bahawa kerajaan akan memberi keutamaan kepada barangan dan perkhidmatan yang mesra alam sekitar dan mematuhi standard produk teknologi hijau dalam perolehan kerajaan. Saya amat-amat alukan kenyataan ini. Akan tetapi saya juga ingin lihat komitmen di dalam menentukan sasaran dan KPI kementerian. Di New South Wales, Australia, satu negeri yang meletakkan pemeliharaan alam sekitar sebagai sebahagian dari state plan-nya, telah pun mensyaratkan kereta-kereta menteri mereka dan bas-bas awam supaya menuruti kiraan pengeluaran karbon di bawah tahap tertentu. Apa pula komitmen kerajaan kepada ayat Perdana Menteri di atas? Bagaimana dengan kereta menteri-menteri kita dan pengangkutan awam kita? Saya menyarankan pihak kerajaan bersungguh-sungguh menghapuskan kegunaan polistrin di samping membuat perancangan tersusun dalam mengurangkan kegunaan beg plastik di supermarket. Masukkan inisiatif ini ke dalam KPI kementerian, kemudian kuat kuasakan, didik orang ramai, banyakkan program advokasi,
barulah sungguh-sungguh dan komited namanya. Bagaimana pula dengan Kyoto Protocol yang berakhir pada tahun 2012? Boleh minta penjelasan? Saya ni masa singkat. Sikit saja. Sikit saja. Ya. Terima kasih Muhammad. Sebenarnya kita pun telah menyuarakan penggunaan beg-beg plastik ini sebab inilah puncak pencemaran utama dalam alam sekitar kita. Bangladesh merupakan sebuah negara yang miskin, yang mundur, tetapi dia berani mengetengahkan satu akta baru, yaitu tidak mengizinkan penggunaan beg-beg plastik. Tapi negara kita masih lagi berterusan. Kenapa? Apakah Ibu Hormat mencadangkan supaya kerajaan kena tegas dalam soal ini untuk menjamin keselamatan masyarakat Malaysia untuk masa akan datang? Terima kasih. Terima kasih Kina Batangan kerana setuju dengan saya. Itulah yang kita nak lihat, kerajaan bukan saja tegas tetapi meletakkan KPI dan kemudian deliver, buktikan bahawa kerajaan sungguh-sungguh. Itu yang saya maksudkan. Terima kasih Kina Batangan. Saya ingin bertanya Tuan Yang Di-Pertua, bagaimana pula dengan Kyoto Protocol yang akan berakhir pada tahun 2012? Sejak persetujuan pada tahun 1997, Malaysia tidak langsung menyebut komitmen untuk mematuhinya. Seluruh dunia sudah bercakap tentang going green. Orang tua, orang dewasa, malah kanak-kanak di merata pelosok dunia sudah ada kesedaran tentang going green. Sedangkan Malaysia hanya baru bercakap tentang GBI. Ini tidak mencukupi Tuan Yang Di-Pertua. Saya tegaskan, ianya tidak merupakan usaha yang sungguh-sungguh. Tuan Yang Di-Pertua, saya amat-amat ambil berat dan prihatin tentang kualiti bumi yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita nanti. Sebab itulah saya sentiasa menyoal berkenaan pembinaan kilang Lynas yang akan memproses laterite atau rare earth di Gebeng, Kuantan, di mana sisa buangannya nanti mengandungi sisa-sisa radioaktif. Setakat ini semua pihak masih belum boleh meyakinkan saya berkenaan perihal selamatnya penyimpanan sisa buangan bahan radioaktif ini. Saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri, sekiranya kita tidak boleh yakin dengan keselamatannya, mengapa kita tidak suruh sahaja pihak Lynas membawa sisa pemprosesan rare earth balik ke Australia? Mengapa tidak? Mengapa kita harus simpan sisa buangan radioaktif di perut bumi kita? Sedangkan kita semua tahu bahawa radioaktif ini jangka hayat half-life-nya ratusan tahun dan akan masih kekal di perut bumi Kuantan buat satu jangka masa yang begitu lama selepas Lynas menutup kilang nanti. Ketika itu siapa yang akan bertanggungjawab sekiranya berlaku kebocoran di tempat penyimpanan sisa buangan radioaktif ini? Tuan Yang Di-Pertua, KPI pengangkutan awam. Kerajaan telah meletakkan pengangkutan awam bandar sebagai salah satu NKRA untuk memudahkan mobiliti rakyat bagi menjalankan aktiviti harian. Langkah kerajaan dalam usaha ini dialu-alukan. Saya ingin menyarankan beberapa perkara di bawah. 1. SPAD, Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat. Sekiranya dijadualkan bermula operasi pada 2010, maka tidak cukup dengan Perdana Menteri meminta mempercepatkan penubuhannya. Saya nak dengar Yang Amat Berhormat Perdana Menteri letakkan sasaran tarikh penubuhan SPAD dan juga sasaran tarikh mula operasi sebagai salah satu KPI. Beroperasi mula tahun 2010 seperti dalam ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tidak cukup spesifik sebagai sasaran KPI. Kedua, peruntukan keuangan mestilah melihat kepada pengangkutan awam bandar di seluruh negara dan bukan sahaja bertumpu kepada ibu negara. Di Kuantan, kawasan saya, sudah tiada perkhidmatan bas bandar selama hampir 2 tahun. Baru-baru ini, kerajaan mengumumkan peruntukan 79 juta ringgit untuk pembinaan terminal pengangkutan bersepadu di Kuantan. Akan tetapi kalau bas bandar pun tak ada, saya tak nampak rasional membina terminal bas bersepadu. Tuan Yang Di-Pertua, yang lebih memerlukan pengangkutan awam ialah pesara, ibu-ibu tunggal, orang miskin, nelayan. Dahlah di Kuantan itu tiada teksi bermeter. Sekarang ini teksi bandar di satu hentian pun disekat ke Jamaica. Bagaimana prioriti yang ditetapkan oleh pihak kerajaan? Saya pohonlah bagi pihak rakyat Kuantan bagi memenuhi keperluan rakyat biasa untuk lebih prihatin tentang perihal bas bandar ini. Jadi kalau ada terminal bas bersepadu tetapi tak ada bas bandar, tak guna ya Tuan Yang Di-Pertua. KPI